Berita palsu boleh digunakan untuk menyebarkan maklumat palsu dan memanipulasi pendapat umum. Ia juga boleh membawa kepada penyebaran teori konspirasi berbahaya dan ucapan kebencian yang boleh membawa kepada perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Skamer pula adalah individu yang melakukan aktiviti penipuan untuk menganiaya orang lain. Tidak kira tipu secara online ataupun tipu secara depan-depan, kita akan dipanggil ianya skamer. Skamer berasal dari perkataan scam. Bila seseorang yang melakukan perbuatan scam atau menipu akan dipanggil sebagai skamer. Scam ini boleh dikatakan satu budaya yang tidak mungkin akan terpadam sampai bila-bila. Seterusnya, COVID-19. Semasa pandemik berlangsung, berita palsu yang pernah hangat dibicarakan ini ialah makanan atau herba yang digunakan boleh membunuh virus. Begitu juga dengan vaksin. Ada golongan yang percaya bahawa vaksin berpotensi memudaratkan kesihatan mereka, sedangkan vaksin berfungsi merangsang sistem daya ilmu tahan badan dan membentuk imuniti terhadap jangkitan penyakit khusus ini. Golongan anti-vaksin ini menyebar berita ini bertujuan menimbulkan kebimbangan dan keraguan dalam kalangan masyarakat. Kesannya, situasi ini mengakibatkan kegusaran orang ramai dan menyebabkan ancaman sebenar terhadap keselamatan dan juga keharmonian awam. Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis palsu yang disebarkan dan telah menjadi adat kepada orang Islam. Contohnya, petikan ayat kebersihan itu separuh daripada iman. Hadis ini telah dikritik dan dilabelkan sebagai hadis da'if jiddan dan dinyatakan sebagai palsu dengan lafaz yang hampir sama, iaitu kebersihan itu menyeru kepada keimanan. Kita perlu berhati-hati apabila menyebut sesuatu hadis dan tidak sekadar menyebutnya kerana maknanya bertepatan dengan ajaran Islam. Seterusnya, makanan halal atau haram. Kesahihan halal atau haram pada suatu makanan juga sering dikaitkan dengan produk yang mengandungi DNA khinzir. Contohnya, kes coklat Cadbury dan mi segera Parma. Sasaran utama berita palsu ini adalah orang Islam kerana dari perspektif Islam itu sendiri menuntut umatnya untuk memilih makanan yang menepati konsep halal dan baik atau halalan thayyiban. Jika perkara ini berlarutan, ia boleh menyebabkan orang ramai membuat keputusan berdasarkan maklumat palsu dan ini menyebabkan syarikat tersebut terpaksa untuk menanggung sesebuah kerugian yang cukup besar. Skamer. Skamer adalah individu yang melakukan aktiviti penipuan untuk menganiaya orang lain. Tak kira tipu secara online ataupun tipu secara depan-depan, kita akan panggil ianya sebagai skamer. Skamer berasal daripada perkataan scam. Bila seseorang yang melakukan perbuatan scam atau menipu akan dipanggil sebagai skamer. Scam ini boleh dikatakan satu budaya yang tidak mungkin akan terpadam sampai bila-bila. Biasalah manusia rambut sama hitam, hati lain-lain. Sebagai penutup, konsep kewarganegaraan digital adalah pendekatan yang terbaik dalam membendung masalah penyebaran berita palsu ini bagi pihak individu. Ia memfokuskan tanggungjawab pengguna media sosial untuk memahami perkara yang betul dan salah, menggunakan teknologi dengan berhati-hati dan membuat pilihan yang bijak. Pengguna perlu berhati-hati dalam menyebarkan apa-apa berita. Sebelum mempercayai mana-mana berita yang disebarkan, pengguna perlu menyemak kesahihan berita tersebut berdasarkan sumber laman web ataupun pautan berita berkenaan. Pengguna harus memikul tanggungjawab dengan membuat bacaan lanjut dan memutuskan sama ada mahu berkongsi maklumat berkenaan ataupun semak silang dengan sumber yang lain. Meskipun berita tersebut dilihat meyakinkan, pengguna media sosial hendaklah meneliti bahagian komen supaya tiada kekeliruan dalam penyataan yang diberikan. Pihak kerajaan serta kementerian juga perlu memainkan peranan dengan membidas isu-isu yang tidak sahih, meyakinkan masyarakat serta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkara yang menimbulkan keraguan. Seperti contoh, pihak Kementerian Kesihatan perlu meyakinkan ibu bapa mengenai kebaikan vaksin. Pihak JAKIM pula haruslah memberi penjelasan kepada masyarakat berkenaan status halal sesuatu produk syarikat
dan pihak mufti pula perlu memberikan keterangan yang terperinci terhadap sesuatu perkara atau isu supaya pembelajaran agama Islam mengikut undang-undang dapat dikuasakan. Kegiatan penipuan cyber juga merupakan perkara yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Kegiatan ini merupakan penganiayaan terhadap mangsa yang membabitkan jumlah wang yang banyak. Mangsa yang terpedaya dengan hilah ini terdiri dari berbagai peringkat umur dan pekerjaan. Antara modus operandi digunakan dalam usaha memanipulasi mangsa seperti ugutan dan tekanan. Justru, keadaan ini menyebabkan mangsa terpaksa mengikut kehendak penipu cyber dengan memberi maklumat diminta. Pelbagai inisiatif yang dijalankan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam menangani kegiatan ini seperti menyediakan platform semakan nombor telefon dan nombor akaun bank scammer melalui website yang disediakan. Semakan juga boleh dilakukan melalui dalam talian dengan menghubungi talian maklumat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial serta melalui laman Facebook Cybercrime Alert RMT. Langkah ini diambil bagi memudahkan rakyat memeriksa maklumat penipu cyber sebelum membuat sebarang transaksi. Sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa dan penting untuk kita ketahui bahawa pihak berkuasa tidak berurusan melalui panggilan telefon seperti mana dilakukan scammer. Seharusnya kita lebih berhati-hati dan tidak memberi maklumat pribadi kepada individu yang tidak dikenali. Ia penting bagi mengelakkan kita daripada menjadi mangsa kegiatan tidak bermoral ini.